إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita semua bertemu lagi di sini pada pagi ini dalam kelas hadis secara online ini. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita, iaitu hadis yang kita lihat pada minggu yang lepas berkenaan dengan 4 perkara yang Nabi memohon kepada Allah supaya dilindungi daripada 4 perkara ini. Kita lihat hadis ini. Abbad bin Abi Sa'id annahu sami'a Aba Hurairah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Daripada Abbad bin Abi Sa'id bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu daripada 4 perkara. Min ilmin la yanfa'. Yang pertama, daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Yang kedua, daripada hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba'. Ketiga, daripada diri ataupun jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Yang keempat, daripada doa yang tidak didengari ataupun diperkenankan. Baik, pada minggu yang lepas kita dah melihat tentang perkara yang pertama dalam hadis ni, iaitu berkenaan dengan ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ilmu itu bila kita sebutkan, ia merujuk kepada ilmu itu ada 2. Ilmu itu yang pertama yang memberikan manfaat, dan yang keduanya ilmu yang tak berikan manfaat. Dan Nabi dalam banyak hadis-hadis baginda mengajar supaya kita ni mohon kepada Allah dikurniakan dengan ilmu yang memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Contohnya dalam hadis Nabi sebutkan, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku ilmu yang memberikan manfaat. Ataupun doa daripada hadis yang kita baca di awal kelas tu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ataupun Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa yang memberikan manfaat kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Dan banyak lagi lah hadis-hadis baginda yang menyebutkan berkenaan dengan ilmu yang memberikan manfaat
kita disuruh minta daripada Allah dikurniakan perkara tersebut. Kemudian kita juga disuruh untuk berlindung daripada ilmu yang tak memberikan manfaat. Di ilmu yang tak memberikan manfaat itu, apabila yang pertamanya adalah ilmu yang dipelajari daripada sumber yang salah. Ilmu itu sendiri dipelajari daripada sumber yang salah. Dia pelbagailah, ada ilmu yang memberikan mudarat kepada manusia. Ilmu yang memberikan mudarat kepada manusia seperti sihir dan sebagainya yang dilarang untuk mempelajarinya. Kemudian juga merujuk kepada ilmu yang melalaikan manusia, yang mana mungkin sesuai bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi tidak bagi kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, iaitu mempelajari ilmu yang melalaikan manusia daripada jalan Allah. Kemudian juga merujuk kepada ilmu yang dipelajari, ilmu agama, tetapi datang daripada sumber yang salah. Ilmu yang datang daripada sumber yang salah. Yang zahirnya nampak seperti ilmu agama, tapi jika dilihat daripada sumbernya, ia datang daripada cakap-cakap manusia yang tidak berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Datang daripada hadis-hadis yang palsu. Datang daripada adat resam yang dipegang oleh orang-orang yang terdahulu dan bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Jadi itu yang pertama, ilmu yang sumbernya itu sumber yang salah. Kemudian yang keduanya, ilmu yang tak berikan manfaat itu adalah ilmu yang walaupun sumbernya itu betul, tetapi niat orang yang mempelajarinya, niatnya itu niat yang salah. Ilmu yang sepatutnya dipelajari mengharapkan keridaan Allah, ganjaran daripada Allah, tetapi sebaliknya ilmu itu dipelajari untuk mendapatkan habuan dunia, ataupun untuk mendapatkan pujian daripada manusia, untuk bermegah-megah di kalangan orang-orang yang pandai dan untuk memperbodohkan orang yang lain. Jadi itu juga ilmu yang tak berikan manfaat. Ilmu walaupun mungkin sumbernya betul, tetapi dipelajari dengan niat yang salah. Kemudian yang ketiganya, ilmu yang tidak membawa kepada takutkan Allah. Ilmu yang tidak membawa kepada takutkan Allah. Belajar ilmu tinggi-tinggi, tapi masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Atau belajar ilmu agama, tapi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan sepatutnya ilmu tersebut, seperti yang Allah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tidak lain, yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Tetapi kita lihat sebahagian orang-orang yang dianggap sebagai berilmu ini, daripada kata-kata mereka, perbuatan mereka tidak menggambarkan yang mereka takutkan Allah. Contohnya golongan yang menyampaikan hadis-hadis yang palsu, tapi menyatakan ini apa yang disebutkan Allah, ini apa yang disebutkan Rasul. Kemudian kita juga lihat bagaimana Allah ceritakan dalam Quran akibat yang menimpa golongan yang terdahulu, yang mana mereka ni golongan yang cerdik pandai. Seperti yang Allah ceritakan berkenaan dengan kaum Ad, kaum Thamud, kemudian Fir'aun, Qarun, yang kesemuanya Allah gelar mereka ni golongan mustabsirin. Itu golongan yang bijak pandai, yang berpandangan jauh, yang mahir tentang ilmu dunia, tapi sebaliknya mereka melupakan akhirat. Jadi ini golongan yang mempelajari ilmu, tapi ilmu yang mereka ada tidak menyebabkan mereka ni menjadi takutkan Allah, bahkan makin lama menyebabkan mereka semakin ingkar kepada Allah. Kemudian ilmu yang tak berikan manfaat juga merujuk kepada ilmu yang
tidak disertai dengan amalan. Ilmu yang tidak disertai dengan amalan. Kerana tujuan kita mempelajari suatu ilmu itu adalah bukan sekadar untuk mengumpulkan info atau maklumat semata-mata, untuk kita tahu semata-mata, tetapi untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar ilmu agama bukan sekadar untuk tahu, tetapi untuk diamalkan. Ataupun kita belajar sebahagian daripada ilmu dunia yang dapat berikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Jadi ini ilmu-ilmu yang dipelajari dengan sepatutnya tujuannya untuk diamalkan dalam kehidupan. Sama ada meliputi ilmu agama ini ataupun juga ilmu berkaitan dengan dunia yang berikan manfaat kepada manusia yang lain. Tapi sebaliknya, mungkin sebagian orang belajar bertahun-tahun suatu ilmu. Tapi kemudiannya, ilmu tersebut tak dapat digunakan pun dalam kehidupannya. Maka itu bukanlah ilmu yang memberikan manfaat. Jadi itu ilmu yang disuruh kita minta kepada Allah. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tak berikan manfaat. Dipelajari tapi tidak diamalkan. Jadi ini perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung tentang perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu berkenaan dengan min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Qalbin qalbun ataupun qalbin ini biasa kita terjemahkan sebagai hati dalam bahasa Melayu, tapi sepatutnya terjemahan yang lebih tepat dia merujuk kepada jantung itu, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heart tu. Di qalbun merujuk kepada jantung itu sepatutnya. Tapi tak apalah sebab kalimah tersebut dah biasa digunakan sebagai hati, tapi kita sebut hatilah. Kita sebut hati, tapi kita kena ingat makna yang sebenar tu dia merujuk kepada qalbun, heart ataupun jantung itu sebenarnya. Baik. Jadi hati itu, qalbun itu merupakan suatu organ yang paling penting yang Allah berikan kepada manusia. Yang tanpa qalbun itu manusia tak akan dapat untuk hidup di dunia ni. Dan dalam sebuah hadis pun Nabi sebutkan berkenaan dengan pentingnya qalbun ini. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini agak panjang. Kita lihat di bahagian hujung hadis itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh badan itu adanya seketul darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh, apabila ia baik, ia elok, maka akan eloklah seluruh tubuh badan itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ala wahiyal qalb, ketahuilah, ingatlah, itu adalah al-qalb, itu adalah hati ataupun jantung itu. Jadi Nabi nyatakan dalam hadis ni, qalbun itu merupakan suatu organ yang paling penting yang Allah berikan kepada manusia ni, yang dengannya manusia takkan, yang tanpanya manusia takkan dapat hidup di dunia ni. Dan begitu juga dari aspek rohaninya, apabila Allah sebutkan
berkenaan dengan akal, fikiran, berkenaan dengan ketakwaan, keimanan. Jadi tempatnya itu di qalbun ini. Jadi sebab tu dalam Quran kita lihat banyak ayat-ayat Allah sebutkan fi qulubihim, dan banyaklah qalbun itu mufrad. Kalau kalimah banyaknya tu qulubun. Berkenaan dengan hati ini, dia dapat dibahagikan kepada 3 jenis. Kalau kita lihat Allah sebut dalam surah 22 ayat 54. Daripada ayat 52. Surah 22 ayat 52 sampai ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى. Dan tidaklah kami mengutuskan daripada sebelummu seorang rasul ataupun nabi, melainkan apabila ia bercita-cita, iaitu supaya kaum mereka beriman kepada apa yang mereka sampaikan itu daripada wahyu Allah itu. Alqas syaitanu fi umniyatih, maka syaitan pun berusaha untuk melemparkan hasutannya, godaannya kepada manusia-manusia tentang usaha ataupun cita-cita rasul ataupun nabi itu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi nabi dan juga rasul, cita-cita mereka adalah supaya manusia yang mereka sampaikan dakwah itu beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi syaitan pula berusaha untuk menghalang cita-cita dan juga tugas usaha rasul itu dengan menggoda, menghasut manusia yang lain supaya tidak memenuhi cita-cita rasul itu. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan, maka Allah akan menghapuskan apa yang
dihasut oleh syaitan itu, summa yuhkimullahu ayatih, kemudian Allah akan menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuh ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulki syaitan fitnatan lillazina fi qulubihim marad. Demikian itu kerana Allah hendak menjadikan segala hasutan syaitan itu sebagai suatu fitnah ataupun cubaan bagi orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan supaya ia menjadi fitnah ataupun suatu ujian dan cubaan bagi orang-orang yang hati-hati mereka keras. Wa innaz zalimin lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar berada di dalam perpecahan yang jauh, iaitu jauh daripada kebenaran. Dalam ayat 53 ni Allah sebutkan tentang dua jenis hati yang ada pada manusia, iaitu yang pertamanya fi qulubihim maradun, itu hati-hati yang ada penyakit di dalamnya. Itu hati-hati yang berpenyakit. Itu yang pertama. Yang keduanya wal qasiyati qulubuhum, dan hati-hati yang keras. Ini golongan yang kedua. Dan ini Allah sebut sebagai golongan yang zalim. Wa innaz zalimin lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar berada di dalam perpecahan yang jauh daripada kebenaran. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik, dan supaya orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, mereka mengetahui bahawasanya ayat-ayat daripada Allah itu annahul haqq min rabbik, bahawasanya ia adalah kebenaran yang datang daripada Tuhanmu. Fayu'minu bih, lalu mereka beriman kepadanya. Fatuhbita lahu qulubuhum, lalu hati-hati mereka menjadi tunduk. Tuhbita ini sama makna dengan khusyuk, hati-hati yang tunduk patuh. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar dia akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Di sini Allah sebut pula golongan yang ketiga, iaitu golongan yang hati-hati mereka ni, hati-hati yang tunduk, patuh, yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Jadi bila kita sebutkan berkenaan dengan hati-hati manusia itu, jadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang hati-hati mereka, hati yang tunduk, patuh kepada Allah, hati yang khusyuk itu. Kemudian yang keduanya, golongan yang dalam hati mereka ada penyakit. Ada orang yang penyakitnya itu banyak sampai menyebabkan dia tak nampak kebenaran. Ada orang yang penyakitnya itu sedikit, yang masih lagi ada peluang untuk nampak kebenaran. Jadi golongan yang hatinya ada penyakit, dia berbeza-beza. Ada yang cenderung kepada kekafiran, keingkaran, ada yang di tengah-tengah, ada yang cenderung kepada nakkan agama, nakkan beriman kepada Allah, tapi sentiasa berbolak-balik. Kemudian ketiganya, hati yang keras, yang mana telah tertutup daripada kebenaran. Itu ada tiga jenis hati yang ada pada manusia ni. Dan kemudian kalau kita lihat dalam surah 26 ayat 88 dan 89.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang di mana harta dan juga anak-anak tak dapat berikan manfaat kepada seseorang itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali harta dan juga anak-anak milik orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yang sejahtera, iaitu daripada syirik ataupun nifak. Jadi ini golongan yang pertama yang Allah sebut tadi berkenaan dengan hati yang khusyuk, juga disebut sebagai qalbin salim, hati yang selamat, yang sejahtera. Berkenaan dengan ayat ni, kata Mujahid, apakah makna qalbin salim itu? Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan laisa fihi syakkun fil haq. Laisa fihi syakkun fil haq, iaitu hati orang yang dia tiada sebarang syak kepada kebenaran itu. Bila mana datang kepadanya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu, maka dia segera untuk percaya, beriman dan juga percaya kepada kedua-dua perkara itu, dan tiada sebarang keraguan di dalam hatinya kepada kebenaran itu. Itulah yang merujuk kepada qalbin salim ini, hati yang selamat daripada perasaan syak ataupun ragu-ragu kepada kebenaran, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Kemudian kata satu lagi, kata seorang lagi tabi'in, Qatadah, katanya qalbin salim ini merujuk kepada salim minasyirk, hati yang selamat daripada perbuatan mensyirikkan Allah. Jadi qalbin salim, hati yang selamat daripada perbuatan mensyirikkan Allah. Dan syirik itu dia bukan sekadar melalui perbuatan. Ia suatu yang ada dalam hati manusia. Kerana syirik itu lawannya tauhid. Tauhid itu merujuk kepada keyakinan manusia tentang Allah itulah Tuhan yang satu, dan kemudian keyakinan tersebut diterjemahkan melalui kata-kata dan juga perbuatan. Tapi permulaannya melalui keyakinan ataupun apa yang ada di dalam hati manusia itu, hati yang percaya kepada kebenaran, yang tak ada sebarang keraguan kepada kebenaran. Dan ini juga merujuk kepada hati yang selamat daripada perbuatan yang syirik. Tapi kalau hati yang percaya kepada perbuatan yang syirik, walaupun mungkin zahirnya mengatakan percaya kepada Allah, nak beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya percaya kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Bila berlakunya syirik dalam mahabbah, contohnya syirik dalam perasaan cinta kepada Allah, tapi dalam masa yang sama cintakan juga yang lain selain daripada Allah, maka ini hati yang tidak selamat, tidak sejahtera, iaitu yang terlibat dengan syirik kepada Allah. Dan kemudian kata Ad-Dhahhak, juga seorang tabi'in, qalbin salim itu merujuk kepada al-khalis, iaitu hati orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang dalam setiap perbuatannya itu ditujukan hanya semata-mata untuk Allah, kerana cintakan Allah, kerana nak mengharapkan ganjaran daripada Allah, kerana takutkan azab daripada Allah. Jadi itu merujuk kepada qalbin salim, hati yang selamat daripada keraguan, selamat sejahtera daripada perbuatan mensyirikkan Allah, yang selamat daripada yang ikhlas kepada Allah dalam apa yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat Allah sebut dalam surah 8
ayat yang kedua. Allah terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Qalbin salim, iaitu hati milik orang-orang yang beriman yang selamat daripada keraguan, yang selamat daripada syirik, yang ikhlas kerana Allah itu. Jadi Allah sebutkan tentang golongan yang beriman dalam surah 8 ayat yang kedua ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Innamal mu'minun, sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, nama Allah, gemetarlah hati-hati mereka. Jadi hati itu dulu Allah sebutkan. Orang-orang yang beriman, bila disebutkan Allah ataupun nama Allah, akan gemetar hati-hati mereka, akan tunduk, khusyuk. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat itu akan menambahkan keimanan mereka kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalam ayat yang kedua ni semuanya berkenaan dengan apa yang ada dalam hati manusia tu. Wajilat qulubuhum, gemetarlah hati-hati mereka. Dan kemudian bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Keimanan itu tempatnya di dalam hati. Dan sebuah hadis Nabi nyatakan at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Sambil Nabi menunjukkan kepada dada baginda sebanyak 3 kali. Kerana hati itulah yang memainkan peranan yang penting. Jika hati itu salim, hati yang selamat, begitu jugalah anggota badannya akan mengikuti hati tersebut. Seperti yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, akan baiklah seluruh tubuh badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila hati itu rosak, akan rosaklah seluruh tubuh badannya itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tawakal juga itu perkara yang ada di dalam hati manusia. Itu pergantungannya kepada Allah. Kemudian baru Allah sebutkan berkenaan dengan perkara-perkara yang zahir. Allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang mereka mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mereka menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepadanya. Jadi hati itu, dia merupakan perkara yang paling penting, dan dia juga berkait rapat dengan anggota badan yang zahir, tangan, kaki dan sebagainya ini, kerana itulah yang menggambarkan apa yang ada di dalam dada. Setengah orang mungkin mengatakan, tak apa, dia tu walaupun mungkin luarannya nampak macam jahat, buat dosa dan sebagainya, tapi hatinya itu hati yang baik. Dia sebenarnya, hati yang baik itu, dia akan dapat dilihat melalui anggota badan yang zahir itu. Jadi kalaulah perbuatan dilakukan itu, kesemuanya menunjukkan perbuatan yang dosa, maksiat yang jauh daripada Allah. Jadi bagaimana mungkin kita kata hati yang ada dalam dadanya itu adalah hati yang tunduk patuh kepada Allah. Kerana ia berkait rapat, hati dan anggota badan ini
saling berkaitan dan tak dapat untuk dipisahkan. Tapi yang lebih utama yang hati itulah, sebab tu Allah menyebutkan berkenaan dengan hati, kemudian Allah sebut berkenaan dengan amalan-amalan yang zahir. Dan dalam hadis juga Nabi sebutkan Allah itu melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kamu dan kepada amalan-amalan kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fizikal kamu, rupa kamu, cantik ke tak cantik, putih ke hitam ke, cerah ke gelap ke, tinggi ke rendah ke, itu Allah tak lihat itu. Wala ajsadikum, dan begitu juga jasad kamu, tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu dan kepada amalan-amalan kamu. Jadi hati dan juga amalan yang dilakukan oleh tubuh badan, dia tak dapat dipisahkan. Dia saling berkaitan. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benar keimanan yang bermula dengan hati, kemudian diterjemahkan melalui perbuatannya itu. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darjat-darjat di sisi Tuhan mereka dan pengampunan dan rezeki yang mulia. Jadi ini Allah menyebutkan tentang hati yang ada pada golongan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Yang mereka percaya dengan penuh yakin kepada ayat-ayat Allah, dan kemudian mereka terjemahkan melalui perbuatan ataupun amalan mereka itu. Dan kemudian kalau kita lihat dalam surah 39 ayat 23, kita lihat daripada ayat yang sebelum tu lagi, ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Apakah sama keadaannya golongan yang Allah melapangkan hatinya untuk menerima Islam itu, dan dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya? Adakah sama golongan ini dengan golongan yang hati mereka keras, yang mana tertutup daripada melihat dan menerima kebenaran itu? Tentulah tidak sama. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka kecelakaanlah bagi
orang-orang yang hati mereka keras daripada peringatan daripada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi Allah sebutkan berkenaan dengan golongan yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam dan beriman, dengan golongan yang mati hatinya, yang tertutup, yang tidak menerima cahaya kebenaran itu. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihat mathani. Jadi Allah, dialah yang telah menurunkan kata-kata yang paling baik, ahsanal hadis, kata-kata yang paling baik, kitaban mutasyabihat, iaitu sebuah kitab yang sama ayat-ayatnya, yang sama mutu ayat-ayatnya, masani, yang berulang-ulang ayat-ayatnya, taqsya'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum, yang mana gemetarlah kulit-kulit orang-orang yang mendengar, yang takutkan Tuhan mereka. Gemetarlah kulit-kulit orang-orang yang takutkan Tuhan mereka. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian kulit-kulit mereka menjadi lembut, dan begitu juga hati-hati mereka menjadi lembut dan juga tunduk ila zikrillah, kepada peringatan daripada Allah itu. Jadi Allah sebutkan golongan yang beriman ini, bila mereka mendengar ayat-ayat Allah ataupun disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, Allah nyatakan kulit-kulit mereka gemetar. Kemudian ia menjadi lembut. Begitu juga hati-hati mereka gemetar dan menjadi lembut. Kulit menjadi lembut itu merujuk kepada anggota badan yang melaksanakan perintah Allah itu. Sesudah iman, kebenaran itu masuk ke dalam hati manusia, maka kulit-kulit itu akan menjadi lembut, itu akan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan ke atas mereka. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Demikian itulah petunjuk daripada Allah yang diberikan petunjuk dengannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Dan siapa yang Allah membiarkannya sesat, maka tiadalah baginya daripada siapa pun yang dapat berikan petunjuk kepadanya. Jadi Allah sebutkan berkenaan dengan golongan yang beriman, yang mempunyai qalbun salim, itu hati yang selamat, yang sejahtera itu. Mereka ni golongan yang hati mereka tunduk kepada ayat-ayat Allah. Sama seperti yang disebut dalam surah 8 ayat 2 tadi. Bila disebutkan Allah gemetar hati mereka, bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalam ayat ni Allah sebutkan, Allah yang turunkan kata-kata yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang sama mutu ayat-ayatnya, yang berulang-ulang, yang mana kulit dan juga hati-hati golongan yang takutkan Tuhan mereka menjadi gemetar, kemudian menjadi lembut, melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi Allah kaitkan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itulah yang menyebabkan hati manusia itu menjadi hati yang salim tadi, yang menjadi hati yang sihat dan juga yang selamat daripada penyakit-penyakit dan juga syirik kepada Allah itu. Allah sebut dalam surah 10 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Benar-benar telah datang kepada kamu Al-Quran merupakan nasihat, merupakan peringatan daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan Quran itu juga merupakan penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dan Quran itu juga ia petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyebutkan bahawa Quran itu ia nasihat, peringatan daripada Allah, dan ia juga penawar. Penawar bagi apa? Penawar bukan sekadar bagi penyakit-penyakit luaran. Kadang-kadang kita ni bila kita sebut syifa tu kita nampak kita gunakan ayat-ayat Quran untuk sembuhkan penyakit-penyakit luaran, penyakit-penyakit fizikal, demam dan sebagainya. Tetapi hakikatnya Quran itu Allah nyatakan syifaa'un lima fis sudur, adalah penawar bagi apa yang ada di dalam dada-dada manusia itu, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati manusia. Bila manusia itu membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, mentadabbur ayat-ayat Allah, ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah, melaksanakan perintah yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu, maka ia akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada-dada mereka. Dan bila seperti yang Nabi sebut dalam hadis tu, iza salahat salahal jasadu kulluh. Bila hati itu baik, elok, maka akan eloklah seluruh tubuh badannya. Di Quran adalah penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada ataupun dalam hati manusia itu. Dan ia menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu banyak dalam ayat-ayat ini tadi Allah kaitkan hati itu dengan Quran, dengan zikrullah. Satu lagi Allah sebut dalam surah 13 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hati-hati mereka menjadi tenang, menjadi tenteram dengan zikrillah. Zikrillah ni, dia kalau kita melihat balik kepada makna kalimah zikrun. Zikrun itu merujuk kepada peringatan Allahi. Kalau kita lihat di sini, zikr ni dalam bahasa Arab disebut sebagai isim nakirah. Isim nakirah, Allahi isim ma'rifah. Jadi zikrillah antara maknanya peringatan daripada Allah. Peringatan daripada Allah. Bila kita terjemahkan peringatan daripada Allah, maka ia merujuk kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran itu. Dan itulah zikrullah yang paling besar. Iaitu ayat-ayat Allah itu yang mengingatkan kita kepada Allah.
termasuklah lafaz-lafaz zikir yang diajarkan Nabi SAW itu. Jadi bila kita baca ayat ni, kita jangan hadkan. Ini hanya merujuk kepada lafaz-lafaz zikir semata-mata. Sedangkan ia sebenarnya merujuk kepada peringatan daripada Allah, kepada Al-Quran itu. Ia merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan sebagai tanda kita ingat kepada Allah. Ia juga merujuk kepada kalimah-kalimah zikir yang diajarkan Nabi SAW. Yang mana kesemua perkara ini menyebabkan manusia ingat kepada Allah. Tapi yang paling besar, yang paling penting adalah Al-Quran itu. Itu peringatan daripada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrillah, dengan peringatan daripada Allah itu, menyebabkan hati-hati manusia menjadi tenang. Jadi sebab itu dalam banyak ayat tadi, Allah sebutkan tentang hati dan Allah kaitkan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Lafaz-lafaz zikir itu sebahagian daripada isi kandungan Al-Quran. Tetapi setengah orang mungkin dia hanya fokus kepada berzikir semata-mata. Dia telah menghadkan makna kalimah zikrullah itu kepada lafaz-lafaz zikir sahaja. Jadi dia sibuk dengan berzikir tapi melupakan ayat-ayat Allah, melupakan sunnah Rasulullah. Sedangkan sepatutnya zikrullah yang paling besar adalah Al-Quran, kemudian adalah sunnah Rasulullah itu, dan apa-apa saja perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Dia bukan sekadar lafaz zikir itu semata-mata. Dalam surah 43 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa man ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang dia berpaling daripada zikrir rahman. Dalam ayat tadi Allah sebutkan berkenaan dengan zikrillah, zikrullah. Dalam ayat ni pula Allah menyebutkan berkenaan dengan zikrul rahman. Jadi zikrul rahman di sini, kalau kita lihat dalam terjemahan pun sama, yang merujuk kepada Al-Quran. Jadi zikrullah, zikrul rahman itu sama sebenarnya. Tak ada beza pun, kerana Allah itu dialah Ar-Rahman. Jadi zikrullah itulah zikrul rahman. Tapi zikrul rahman kita tahu yang merujuk kepada Al-Quran. Tapi bila zikrullah, bila kita kata ini merujuk kepada Al-Quran, maka kita rasa pelik. Sedangkan itulah yang sebenarnya. Allah sebut zikrullah itu sama dengan zikrul rahman. Jadi zikrullah yang paling besar adalah Al-Quran. Kemudian baru datang lafaz-lafaz zikir yang diajarkan Nabi SAW, dan ia sebahagian daripada isi kandungan Al-Quran itu. Tak boleh kita hanya menghadkan semata-mata kepada berzikir tanpa merujuk balik kepada Al-Quran itu. Jadi Allah nyatakan siapa yang berpaling daripada zikrir rahman, yang berpaling daripada Al-Quran, yang tak pedulikan Al-Quran itu, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan adakan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu baginya adalah teman yang rapat, yang sentiasa ada bersama-sama dengannya. Jadi golongan yang jauh daripada Al-Quran, daripada kitabullah, jadi bagaimana mungkin hati mereka menjadi tenang? Kerana syaitan sentiasa ada bersama-sama dengannya, sentiasa menjadi penasihat kepadanya.
Dan dalam banyak hadis Nabi juga, Nabi nyatakan tentang antara cara untuk menghalau syaitan itu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan kita sendiri dekat kepada Al-Quran. Tapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, Allah nyatakan akan adanya syaitan dan ia merupakan teman yang rapat, yang dekat dengannya. Qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Dan sesungguhnya mereka, itu syaitan-syaitan itu dia ada dua. Sama ada syaitan di kalangan jin ataupun syaitan di kalangan manusia. Juga disebut sebagai syaitan. Seperti yang ada dalam surah An-Nas tu. Minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia. Yang mana tugas syaitan ini untuk menghalang mereka daripada kebenaran. La yasuddunahum anis sabil. Menghalang mereka daripada kebenaran, jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi ini yang menimpa golongan yang meninggalkan Al-Quran, yang jauh daripada Al-Quran. Jadi mereka akan didatangi oleh syaitan, menjadi qarin, teman yang dekat, yang rapat. Mungkin syaitan di kalangan jin dan juga syaitan di kalangan manusia yang menghalangnya daripada kebenaran itu. Dalam keadaan dia sangka dia mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab itu Allah tekankan banyak kali. Allah kaitkan, Allah sebutkan tentang hati yang beriman, yang percaya kepada Allah itu, hati yang salim itu dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Bahkan Allah nyatakan syifa'un lima fis sudur. Quran itu merupakan penawar bagi apa yang ada di dalam dada. Jadi apabila seorang itu dia nak termasuk di kalangan golongan yang Allah sebut, man atallahu biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, yang sejahtera daripada dosa, daripada syirik kepada Allah, daripada keraguan, maka caranya dengan dia kembali mendekatkan diri dia kepada Allah melalui kitabullah itu, melalui dengan cara mempelajari kitabullah secara bersungguh-sungguh. Itu cara untuk mendapatkan qalbun salim, itu hati yang sihat, yang selamat daripada dosa, keraguan, selamat daripada syirik itu. Ini hati milik orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Baik. Jadi kita kembali balik kepada hadis yang utama ni kita baca tadi. Di pagi ini kita melihat berkenaan dengan perkara yang kedua yang Nabi ajarkan supaya kita mohon kepada Allah perlindungan daripada perkara ini, iaitu wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, itu hati yang tidak tunduk, merujuk kepada hati yang tidak beriman kepada Allah, yang penuh dengan penyakit, yang hati yang mati itu, yang mana mereka ni golongan yang jauh daripada ayat-ayat Allah. Hati yang khusyuk itu, ia akan menjadi khusyuk, tunduk apabila ia benar-benar menerima ayat-ayat Allah, benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Satu lagi, sebelum kita akhir ini, kita lihat satu lagi ayat dalam surah 57 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني للذين آمنوا. Belumkah sampainya masa bagi orang-orang yang beriman itu, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, untuk hati-hati mereka menjadi tunduk, khusyuk kepada zikrillah, kepada peringatan daripada Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mematuhi kebenaran, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi zikrullah ini merujuk kepada Al-Quran. Belumkah tibanya waktu untuk orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka tunduk menjadi khusyuk kepada peringatan daripada Allah, kepada Al-Quran itu. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun daripada kebenaran. Jadi di samping Al-Quran juga ada hadis Nabi SAW. Wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang dikurniakan dengan Alkitab daripada sebelum mereka, minqab fatala alaihimul amad, telah berlalu waktu yang panjang di antara mereka dan kitab tersebut, faqasat qulubuhum, lalu hati-hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah menyebutkan golongan ahlul kitab, mereka juga diberikan dengan Alkitab, diturunkan, diutuskan Rasul kepada mereka. Tapi kemudian bila berlalunya waktu yang panjang sesudah pengutusan Rasul, penurunan kitab itu, maka hati-hati mereka menjadi keras, disebabkan mereka semakin jauh daripada kitabullah dan juga ajaran para Rasul mereka. Dan kebanyakan daripada mereka merupakan orang-orang yang fasik. Jadi itu juga yang menimpa umat Islam pada hari ini, di mana umat Islam hanya Islam pada nama, tetapi hakikatnya jauh daripada kitabullah, jauh daripada sunnah Rasulullah, tapi mengaku dirinya sebagai Muslim. Tapi jika ditanya, adakah usaha untuk mempelajari kitabullah, usaha untuk mempelajari sunnah Rasulullah, itu tak banyak usaha yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam pada hari ini, yang walaupun dia lahirnya Islam, tapi tak ada usaha untuk mempelajari Quran dan juga As-Sunnah itu. Sedangkan apabila umat Islam jauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka itulah penyebab hati-hati itu menjadi keras. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama ni. Dalam hadis ini Nabi ajarkan supaya kita mohon kepada Allah diberikan perlindungan daripada, yang pertama, ilmu yang tak berikan manfaat, dan yang kedua, daripada hati yang tidak tunduk, yang tidak khusyuk. Di pagi ini kita melihat berkenaan dengan hati jenis yang pertama, iaitu qalbun salim, hati yang sihat, yang selamat, yang sejahtera, iaitu hati milik orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan hati yang berpenyakit dan juga hati yang keras. Itu hati milik golongan yang ingkar, yang jauh daripada kitabullah itu. Itu insya-Allah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi daripada ayat-ayat Allah, daripada hadis-hadis Nabi ini dapat berikan manfaat kepada kita semua, untuk kita jadikan panduan dan pedoman dalam hidup kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam
ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Allah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. إياكم La khairan Ustaz. وإياكم.